لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله جود علينا الله لا إله إلا الله جود علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله جود علينا الله لا إله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pasal ini suatu pasal, maka lazimkan olehmu hai laki-laki dengan engkau memutuskan akabah ini di dalam sempurna memeliharakan dan peliharakan sebaik-baik pelihara, nescaya engkau dapat menunggu. Maka pagi ini kita menyatakan mengenai akabah ataupun halangan-halangan, mana di antaranya ialah rajak dan khauf, harap dan juga takut. Jadi dikatakan bahawa kita kena jaga dalam melakukan amal ibadat. Mesti ada dalam ibadat kita ada rasa takut dan kena ada rasa harap. Jadi bila rasa takut menyebabkan kita meninggalkan maksiat, bila kita ada harap maka menyebabkan kita menambahkan ibadat. Maka perlu je kita ada harap supaya di antaranya mengharapkan agar Allah Ta'ala memberi fadilat yang banyak, kelebihan pahala yang banyak, ataupun diterima amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan juga bahawa kena ada rasa takut supaya amal ibadat kita ini kita jaga-jaga, jangan kita buat lebih kurang saja, dan kita juga takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seseorang itu di dalam hatinya ada rasa takut dan ada rasa harap, menyebabkan ibadatnya menjadi lebih sempurna, dan dia akan dapat rasa adanya bantuan, adanya penolong. Yang mana dengan perasaan ini, dua ini, perasaan takut dan juga perasaan harap ini, menolong dia dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita buat semayang lebih kurang, tidak semangat? Sebab tidak ada perasaan harap dalam hati kita kurang. Kenapa kita ini kadang-kadang tak rasa munda nak tinggal ibadat, bahkan semayang lewat pun tak ada? Sebab tidak ada rasa takut. Bila ada rasa takut, sebab itulah orang akan jaga ibadat. Jadi kesan daripada takutnya, maka dia ni akan menjaga amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka bahawasanya ia akabah yang sangat halus perjalanannya, lagi amat takut kebinasaan. Jadi akabah ini, halangan ini, yang kita hari ini melakukan amal ibadat tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap. Jadi menyebabkan amal ibadat kita ini tidak dapat ada bantuan, lemah dalam ibadat. Tapi kalau kita ada harap, ada takut, kadang-kadang boleh binasa juga. Kalau orang tu hanya ada takut saja, tidak ada harap, ataupun harap saja, tidak ada takut, ini semua binasa. Maka dikatakan bahawa halus perjalanannya, tipu daya ini cukup halus, lagi amat takut kebinasaan, lagi membawa kepada binasa. Binasa apa? Binasa ibadat. Jadi amal ibadat tidak diterima pada perjalanannya, pada perjalanan ibadat tadi. Dalam kita melakukan amal ibadat, tipu dayanya cukup halus. Dan yang demikian itu bahawasanya adalah jalan keduanya, yakni rajak dan harap, rajak dan khauf, harap dan takut. Antara dua jalan yang ditakut keduanya, yang membinasakan keduanya, salah satu jalan aman, dan kedua jalan putus asa. Jadi antara rajak dan harap, rajak dan khauf, harap dan juga takut, ada binasa di situ. Binasanya yang pertama, ia jadi aman. Ia jadi aman ni kalau terlalu mengharap, tak apa, Allah Ta'ala Maha Pemurah, kita buat dosa pun nanti kita tahu Allah Ta'ala terimalah. Jadi dia harap sungguh Allah Ta'ala terima, tapi dia tak ada rasa takut. Tidak rasa takut, ini binasa amal ibadat dia. Jadi ramai orang kadang-kadang dia faham, dia katanya sudah faham Allah Ta'ala ni Maha Pengasih,
Dan Allah Ta'ala beri pintu taubat. Jadi bila beri pintu taubat, kalau kita buat dosa banyak macam mana pun, maka kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala terima. Dan ada hadis kan, kata bunuh 100 orang pun masuk syurga, Allah Ta'ala terima. Jadi dia lebih kepada harap. Jadi bila lebih kepada harap, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Akhirnya dia tak beribadat. Dia akan tangguh amal ibadat. Tak apa, sampai masa kita taubat, Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala Maha baik. Ini dia terlalu lebih harap sampai tidak ada rasa takut. Jadi jalan aman. Ini dipanggil jalan aman. Jalan yang merasa dirinya selamat. Kita ni nak beritahu, kena faham betul-betul. Kalau kita rasa kita sudah selamat, maknanya kita belum selamat. Kita rasa kalau kita mati tak ada apa-apa dah. Sembahyang sudah sembahyang, zakat pun sudah keluar, puasa pun sudah berpuasa, mengaji pun mengaji sama, rasa-rasa macam tu. Jadi hati kita tenang saja, tak ada rasa takut dengan Allah. Dia nak tenang ni, biar tenang benda dunia. Kita ni susah hati benda yang berkaitan dengan dunia. Susah hatinya roket tadi nak bayar. Contohnya susah hati ni kereta tu kedai tadi nak bayar. Apa susah hati benda-benda gitu? Tak susah hati. Yang susah hatinya ibadat kita. Kita yang disuruh susah hatinya, kita tak susah hati. Yang tak suruh susah hati, apa kita susah hati? Tak susah hati sampai tak cara ke amal ibadat kepada Allah. Lalu dikatakan manusia itu dia rasa aman, dia rasa tenang hati. Tenang hati. Bila tenang hati, perasaan takut kepada Allah tidak ada. Bila tidak ada, dia tidak sedar. Dia dalam keadaan dalam keadaan ghaflah, dia panggil lalai kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan hati yang tak rasa takut Tuhan ni, hati yang lalai sebenarnya. Kita bangun pagi, tidur balik. Bangun pagi, tidur balik. Hati tak ada rasa takut kepada Allah. Kalau nak kira muhasabah diri tu, tak ada dah muhasabah diri. Hanya sampai ke masa tidur, lepas tu esok pula nak buat apa pula esok. Itulah. Kita fikir saja sampai kepada akhir hayat kita. Jadi ini dia panggil binasa orang itu. Binasa orang itu binasa dalam keadaan rasa aman. Apa makna rasa aman? Rasa hatinya sudah tenang, sudah tak ada apa-apa. Sudah baik dah. Dia rasa dia sudah elok, sudah baik dah maknanya. Jangan orang-orang dahulu menangis takut pada Tuhan. Dia mesti ada rasa takut. Bila rasa ada takut, ibadat. Bila ibadat, rasa harap dengan Allah Ta'ala. Kita ni mengharap tapi tak ada ibadat. Harap-harap Allah Ta'ala terima ibadat kita. Maknanya maksiat banyak. Maksiat kita banyak, taubat kita tak ada. Mana boleh? Allah Ta'ala melihat amal ibadat yang kita lakukan. Dalam ibadat yang kita buat itu, Allah Ta'ala lihat pula bagaimana pula hati kita dengan Allah. Hati kita ni dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa jalan binasa, jalan aman. Jalan aman inilah yang ramai. Ramai macam mana? Kan kita rasa kita tak ada apa-apa dah, selamat saja. Mana kita bangun pagi rasa takut? Kalau orang bangun pagi rasa takut, ingat pada Allah, ingat kematian, ingat amal kurang, ingat dapat nikmat banyak, maksiat banyak, maknanya rasa berbimbang. Ini hati orang yang beriman. Orang yang benar-benar beriman, dia bangun pagi hati rasa bimbang semua, rasa takut. Jadi bila rasa takut, hatinya ni akan teringat nak buat amal ibadat sama. Kerana merasa bimbang dan merasa takut. Merasa takut kepada Allah Ta'ala. Boleh tarik lasik sikit tak? Sila lagi tu. Okey, dia dapat. Dan yang kedua, jalan putus asa. Jalan putus asa ni kadang-kadang dia mari dengan rasa takut. Orang yang dia rasa takut kepada Allah dengan sebab maksiat dia, dengan sebab maksiat takut. Bila mari takut, kadang-kadang beri kesan kepada putus asa. Allah Ta'ala tak terima dah amal ibadat saya ni, sebab saya ni maksiat banyak sangat. Maknanya mari macam tu, maksiat banyak sangat. Benar. Kalau kita buat amal ibadat sampai ke akhir hayat, maknanya nak padangnya syurga tak sampai, tak akan boleh syurga. Yang maksiat yang banyak tadi nak beritahu. Tapi sebenarnya di sisi Allah ada rahmat. Allah Ta'ala ni ada rahmat, kasih sayang Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi jangan kita terlalu takut
Bagus tak selalu takut. Ingat ke dosa, ingat ke amal ibadat kurang, maksiat banyak, mari takut kepada Allah. Jadi bila mari takut kepada Allah, akhir kali buruk sangka dengan Allah. Dia jadi buruk sangka. Bila buruk sangka, mari fikir Allah Ta'ala ni kalau mati nak azab orang je. Jangan fikir gitu. Maknanya mati yang kena azab lah kita. Memang itu Allah Ta'ala akan azab kita. Jangan fikir gitu. Allah Ta'ala ni maha baik. Tapi kita ni kena beramal, berusaha melakukan amal ibadat kepada Allah. Di samping kita mengharapkan dan perasaan takut kita kena ada kepada Allah agar boleh tinggal maksiat. Dan perasaan harap ini kena ada agar kita meningkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan rajak dan khauf, itulah dua jalan. Jalan rajak, jalan harap, dan kadang jalan aman. Jalan khauf, jalan putus asa. Jalan takut ni jalan putus asa. Iaitu jalan adil, jalan pertengahan antara dua tadi tu. Kedua tadi kena duduk jalan pertengahan. Itu yang betul. Yakni jalan yang betul antara dua jalan yang ditakut tersimpan pada keduanya. Dia kena duduk dua-dua. Bermakna dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, di dalam hati kita mesti kena ada dua. Yang pertama, mesti ada rasa takut. Mesti kena ada rasa takut. Jadi kita nak tahu kita ni benar-benar beriman ke tak, kita bangun pagi perasaan takut tu ada. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Macam mana ni kita ni takut. Dalam waktu yang sama, kita mesti ada amal. Dalam kita beramal kepada Allah, kita benar-benar mengharapkan Allah Ta'ala ini mengampunkan kita. Jadi dua ini mesti ada. Jangan lebih takut sangat terlalu lebih, jangan terlalu harap. Jadi hari ini kadang-kadang banyak terlalu harap kepada Allah Ta'ala. Hati rasa biasa, tenang saja, tidak rasa takut apa-apa pun. Kerana sudah melakukan amal ibadat. Terlalu aman ini hati tenang rasa. Padahal ibadat kurang, maksiat banyak. Ini pun membawa kepada binasa. Jadi begitu. Jadi yang jadi kuat amal ibadat tu, jadi istiqamah ni dua perasaan ni je. Yang ni lah dua perasaan ni nak mari dalam hati kita. Perasaan rasa harap pada Allah, perasaan rasa takut pada Allah. Bukan mari perasaan ujuk takabur tu kita tambah. Buat amal ibadat banyak, mari ujuk pula, mari takabur pula, mari sombong pula, tambah macam tu. Kau buat amal ibadat, kau harap ke Tuhan. Buat amal ibadat, kau harap ke Tuhan. Kemudian kau rasa takut pada Allah, semakin rasa takut pada Allah. Jadi nak tahu betul, betul tidak betul kita dengan Allah, sejauh mana perasaan takut itu ada dalam hati kita. Sebab itu kalau kita belajar, kita beramal, selagi mana tak ada rasa takut, maknanya kita perlu lagi memperbaiki diri kita. Kerana jalan yang betul itu adalah jalan pertengahan. Takut pun ada, harap pun ada. Ini harap tak ada, takut pun tak ada. Asal semayang sudah. Maknanya semayang habis je sudah semayang dah. Saya sekadar tu saja. Saya pergi kuliah Syekh Nuruddin, marah betul Syekh Nuruddin. Apa ni orang lepas semayang terus bangun, dia kata semayang ini birit-birit lah, baca doa lah, dia kata berzikir dulu, baca doa, minta sungguh-sungguh, barulah nak lari. Ni lepas salam duduk terus lari. Marah dia marah. Betul juga kita fikir. Sebab kita ini bila kadang-kadang bila kita kesan rasa takut, lepas kita sembahyang kita akan merayu pada Allah, harap ya Allah Ta'ala betul-betul terima amal ibadat yang kita buat tadi. Tapi lepas daripada tu rasa terima, apa maknanya kita merasa kelalaian kita. Jadi kita mengharapkan agar Allah Ta'ala mengampunkan kita. Lalu kita pun buat lagi sembahyang sunat. Sebagai contohnya, kalau tidak pun berzikir kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Jadi amal ibadat ni banyak sebenarnya. Ada orang itu dia lebih kepada Quran, sebanyak baca Quran, tak ada masalah, alhamdulillah. Maknanya agar yang pentingnya Quran yang dibaca itu memberi kesan ke dalam hati. Ada orang dia nampak macam duduk saja je, tapi hatinya duduk berzikir, ingat pada Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu nak beritahu Allah Ta'ala akan melihat kepada hati kita, banyak mana kita ingat pada dia. Lalu dikatakan bahawa jalan betul antara dua jalan yang ditakut tersimpan pada keduanya. Kerana bahawasanya jika ghalib atas murajat, ghalib apa benda ghalib? Ghalib ni menang atas kamu rajak harap. Mana harap lebih?
ataupun ghalib ni biasalah, biasa ghalibnya begitu. Atas murajah, mana rajah ni harap hingga hilang takut pada Allah. Terlalu mengharap sangat, hilang takut pada Allah. Sebab tu Nabi ni dia panggil basyiran wa naziran. Bawa berita gembira, bawa berita takut. Berita gembira cerita bab syurga, bab pahala, semangat para sahabat buat amal ibadat. Tapi bawa cerita bab neraka. Dalam Quran suruh sembahyang. Orang yang sembahyang ni ke amal soleh. Dan amal soleh ini menyebabkan orang tu masuk dalam syurga. Tetapi dalam ayat Quran kata sembahyang ini jangan masuk neraka juga. Sembahyang masuk neraka juga. Fawailul lil musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Masuk dalam neraka itu kerana tidak sembahyang, kerana binasa orang yang sembahyang. Dalam ayat Quran ada juga kata sembahyang ini masuk neraka. Dalam ayat Quran yang lain sembahyang ini amal soleh masuk syurga. Jadi dua-dua kena ada. Maknanya rasa takut pun ada, rasa harap pun ada. Jadi kenapa disebut sembahyang itu? Ada satu dikatakan bahawa amal soleh, sembahyang ini termasuk amal soleh yang boleh masuk syurga. Tetapi ada juga ayat yang mengatakan sembahyang pun boleh juga masuk neraka. Nak suruhnya kita agar sembahyang itu elok-elok. Supaya elok-elok, bila kita elok-elok, supaya kita mengharapkan bahawa Allah Ta'ala terima ibadat kita. Takkan lebih kurang gitu je nak suruh terima. Dan kita nak sembahkan ini kepada Allah. Takkan sembahyang lebih kurang saja. Ingat tak ingat. Sembahyang ambil 7 rakaat. Ingat tak ingat? Ya ke lagi Allah, malu tak ingat. Maknanya. Jadi nak beritahu, seorang hamba Allah tu, masa tu saya ada kuliah di satu surau lah. Dia tunggu juga. Orang ramai jumpa saya, lepas tu tunggu juga. Sapa. Saya nak tanya ustaz ni. Saya sembahyang, saya tidak sedar langsung. Tak ingat. Ingat tak imam beri salam, saya akhir Assalamualaikum. Sembahyang. Jadi saya pun tak tahu, saya baca Fatihah kedua tau. Saya baca Fatihah kedua, maknanya ayat akhir tak sedar, dia tersedar akan takbir Allah Akbar. Inilah dia sembahyang orang yang fana. Fana orang yang tidak sedar, tenggelam di dalam khusyuk dengan Allah. Jadi jawapan dia saya kata gini lah, tak ada payah-payah, mayang semula. Mayang pula, terlalu khusyuk sangat bahaya tu. Ini terlalu khusyuk sangat. Siapa tak sedar, dia kata saya tak tahu dia mari macam mana, ini penyakit dia, penyakit. Penyakit yang ada pada diri dia. Bukan penyakit apa ni, penyakitnya saja jawapannya lalai je. Lalainya kita banyak kita kena banyak istighfar, banyak ibadat sampai hati kita ingat Tuhan apa lah. Bila hati sudah ingat Allah, maka sembahyang kita pun akan jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa kalau orang itu ghalib padanya, biasanya dia rajak. Maknanya dia ni selalu mengharap Allah Taala hingga hilang takut sekali-kali, sampai tak ada rasa takut ke Tuhan. Sampai tidak ada takut kepada Allah Ta'ala. Saya jatuh di dalam jalan aman. Maknanya duduk dalam keadaan selesa, aman saja. Nak mati kita tak sedar. Orang yang mati pun tak tahu dia nak akan mati. Maknanya jadi tiba-tiba sampai masa akan kembali ke rahmat Allah. Lepas tu amal ibadat kita ni akan dibentang di hadapan Allah. Yang bahayanya kita duduk dalam keadaan hati ni rasa tenang saja, tak ada apa-apa, tak ada rasa takut. Orang yang duduk dalam rasa hati tak ada rasa takut-takut itu dalam tipu daya dan kebinasaan. Ibadat dia binasa. Sehinggalah dia buat amal ibadat dia rasa takut sama pada Allah. Kalau dah mari rasa takut nak buat maksiat, jauh sekali. Sebab mari perasaan takut kepada Allah. Jadi bila dia sembahyang, dia akan rasa bimbang. Sembahyang dia ni dia akan merasa takut. Dalam sembahyang dia nak bercakap pun dia rasa takut. Ini apabila hati itu sudah rasa takut dengan Allah. Hari ini duduk kita dalam keadaan aman. Aman ni tak ada rasa takut apa-apa. Bahkan kita ni harap pun tak ada kadang-kadang. Maknanya kita mari ibadat gitu je. Pergi belajar pun gitu, pergi semayang pun gitu, pergi baca Quran pun sekadar gitu saja. Jadi seolah-olah macam satu kalau mengaji kau macam nak memenuhkan masa kosong saja.
suka satu jalan yang dia benar-benar nak buat amal ibadat dengan Tuhan. Ini satu perkara yang cukup bahaya. Orang dahulu dia melakukan amal ibadat ni, dia betul-betul rasa dia ni hamba pada Allah, dan dia betul-betul melakukan amal ibadat semata-mata hatinya memang benar ingat pada Allah. Jadi kita ni kadang buat, jadi adat kadang-kadang, ini cukup bahaya. Maka ni kita nak tekor ni, nak marikan agar perasaan takut itu mari di dalam hati. Kerana selagi mana tidak ada takut, ia sebenarnya duduk dalam keadaan rasa aman. Rasa dah tak ada apa-apa, dah sudah selesa saja, dan tiada orang yang aman daripada tipu daya Allah, melainkan kaum rugi kerugian. Orang yang rasa aman hati dia adalah orang yang rugi. Rugi kerana apa? Kerana amal ibadat yang tak ada rasa takut ni sebenarnya tidak lagi diterima oleh Allah. Lepas tu kita nak tahu amal ibadat kita terima tak terima, kita tengok situ. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amal ibadat itu terdiri daripada orang yang rasa takut kepada Allah. Jadi bermakna orang yang tidak ada rasa takut dalam hati itu, bermakna amal ibadatnya belum lagi sampai kepada Allah. Maka mesti orang itu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi nak rasa takut ini, takut dia ini sampai yang pertama, dia ini dapat meninggalkan maksiat. Yang kedua, takut dia ini menyebabkan dia ini menambahkan ibadat. Kerana orang kadang-kadang takut saja ibadat nak tambah pun. Takutnya apa, dia mau cerita bab mati. Ambo ni kalau dengar mati-mati takut tunggu lah. Takut je. Maknanya patut ada apa-apa. Akhirnya tak ada kesan apa-apa. Sebab takut yang ada dalam hati inilah yang menyebabkan orang itu, kau takut dengan Allah, kau dekat. Semakin dekat dengan Allah. Yang Allah Ta'ala kata, siapa yang dekat kepada aku itu, satu hasta, satu jengkah, aku dekat dengan dia satu hasta. Kalau dia satu hasta, aku dekat dengan dia satu depa. Gitulah lebih kurang. Kalau dia mari pada aku jalan, aku mari pada dia berlari. Dia kau takut dengan Allah, kau dekat dengan Allah. Kau takut dengan Allah, kau dekat dengan Allah. Gitulah maknanya. Jadi takut dia tu sehingga boleh buat amal ibadat kepada Allah. Dan takut dia ini memudahkan dia mujahadah. Kita takut sama pada Allah, makan banyak Allah. Tidur banyak, makan banyak, tak ada Allah. Tapi sebut takut, oh takut sangat. Maknanya cakap pun banyak, habis semuanya banyak belaka. Banyak belaka. Yang mana perkara tu boleh buat landai hati kita sebenarnya kepada Allah. Lalu dikatakan, dan jika ghalib atamu khauf, jika ghalib atamu jalan khauf, biasanya mari dalam jalan takut, rasa takut sama pada Allah, hingga hilang rajak, sampai hilang rasa harap pada Allah. Kita ni mesti kena ada harap. Bila ada harap, mari ikut semangat buat amal ibadat. Maka dikata sekali-kali hilang rajak, sekali-kali harap, sekali-kali nescaya jatuh kamu dalam jalan putus asa. Jalan putus asa. Mari jangan putus asa. Saya ni buat ibadat pun tak jadi ke sebab saya ni jahat sangat. Mengaku jahat tu bagus. Tetapi mengaku jahat sampai buruk sangka dengan Tuhan tu tak bagus. Maknanya bagus. Dia mengaku dia salah. Dia mengaku dia salah, dia mengaku banyak dosa. Ramai orang mengaku banyak dosa. Saya ni banyak dosa, saya ni banyak dosa, saya ni banyak dosa. Tapi sekadar pula. Kadang mengaku saja. Kemudian dikatakan bahawa sampai dia ni mengaku dia banyak dosa, banyak salah dan sebagainya, akhirnya membawa kepada putus asa. Pak mai ibadat banyak-banyak pun tak terima dah. Allah Ta'ala nak terima ni sebenarnya bukan tengok ibadat, tengok hati. Hatta kalau betul-betul dia ni, betul-betul hati dia betul-betul tulus dengan Allah, sekelip mata Allah tak terima. Ada seorang hamba Allah, dia sangat buat jahat. Dia nak mati, dia kata, aku ni anak demu saja ya Allah. Aku hanya mengharap betul-betul pada Allah. Allah Ta'ala terus terima amal ibadat ni. Bukan terima taubat, masuk syurga. Kenapa? Kerana betul-betul harap. Hatta kalau orang tu buat amal ibadat banyak, dia amal ibadat banyak, dia kata ibadat banyak pun rasa-rasanya mati pun kena azab kot. Maknanya Allah. Jadi dia menganggap bahawa Allah Ta'ala ni kerja nak azab dia hambanya. Allah Ta'ala ni sangat kasih. Kalau Allah Ta'ala nak azab ni, turun azab lama dah.
dengan maksiat yang kita buat. Tapi dengan berkat Nabi Muhammad, dengan kelebihan Rasulullah ini, maka ditangguhkan. Tangguh ni sebab apa? Nak suruh taubat. Selagi mana nyawa kita ini belum sampai kepada halqum, selagi itu peluang masuk syurga terbuka. Selagi itu, hatta macam mana kita buat maksiat jahat cara mana pun, yang paling penting hati kita tulus pergi pada Allah, betul-betul kepada Allah, betul-betul taubat pada Allah. Mesti kena ada harap macam tu. Tapi jangan pegang hak tu saja. Tak apa, nanti kita betul-betul taubat dengan Allah Taala. Dah ibadat, ibadat tak buat, takut tak ada. Takut tak ada, buat maksiat. Yang jadi buat maksiat ni kerana tak takut sebenarnya. Yang menjadi maksiat. Kalau mari perasaan takut, dia akan berubah belaka. Mana dulu cakap lepak, dan ni cakap dah lepak. Nak kata bisu tak bisu. Mana? Rupanya mari perasaan takut pada Allah Ta'ala. Oh, banyaknya lalai. Dia akan mari berlaku perubahan. Perubahan itu akan berlaku. Sebab apa? Sebab apabila dicampakkan rasa takut pada Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang lebihnya, dia kan ada perasaan yang lebih. Sehingga kan dikatakan bahawa kalau dihitung amalan para sahabat dengan amalan tabi'in, katanya banyak tabi'in, tapi mulia sahabat. Mulia para sahabat. Kerana para sahabat, lebih para sahabat, yang pertama perasaan cinta pada Nabi. Itu yang lebihnya. Lebih perasaan cinta. Yang kedua perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut dia pada Allah lebih pada orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni harta yang dijamin syurga. Mana ada sahabat Nabi yang dijamin syurga terus dia relax. Apa tak mengaji? Ada tiket dah syurga. Mengaji pun tidak ada. Yang dijamin syurga itu semua ahli ibadat. Bukan dia tu ahli ibadat, bila dijamin syurga terus tak jadi ahli ibadat. Tak, terus jadi ahli ibadat walaupun sudah dijamin syurga. Yang sudah dijamin syurga inilah yang selalu menangis. Menangis pada Allah. Nangis kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala tengok hati. Sebab tu ikhlasnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab kan kita kenal dah kisah-kisah dia, bagaimana dia tu orang yang kuat menentang Nabi. Dia masuk Islam kerana apa? Kerana nak bunuh Nabi masuk Islam. Kan dia bawa pedang, masa tu bawa pedang. Dia nak penggal kepala Nabi. Bawa pedang. Pedang tu jumpa Nabi tu nak bunuh Nabi tu. Nak kabar kuat tak kuat menentang Nabi. Marah tak marah. Akhir sekali berubah hati. Siapa yang ubah hati? Allah Ta'ala. Patut yang ni kena faham juga. Kita tak boleh ubah hati orang. Kalau orang tu ustaz ke ulama kan, kalau dia ada isteri, tak boleh nak ubah isteri dia, kecuali Allah Ta'ala yang mengubahkan. Kita ni ada anak, kita mari belajar-belajar nak ubah anak kita, tak boleh. Tak boleh. Yang mengubah Allah. Bukan ayat Yasin tak boleh ubah. Mayat jam tak boleh ubah, yang ubah Allah. Jadi gini, sebenarnya kita nak sesuatu itu berubah, jawapan ni kita dekatkan diri dengan Allah. Dekat diri dengan Allah. Bila dekat diri dengan Allah, isteri pun akan ikut. Isteri ikut. Bila suami kata A, dia tak jadi A capu. Ni kita kata A faham A capu, kita kata B faham C. Jadi payah. Tapi bila kita dekat dengan Allah, dia akan jadi ikut. Sebab apa? Sebab bila kita sudah dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan menolong kita. Begitu kaedah dia begitu. Lalu dikatakan jangan rasa kita ini rasa tak ada, putus asa sampai tak ada semangat. Jadi jangan di kalangan kita ada orang yang tidak semangat buat amal ibadat. Tak kira hal lepas-lepas biarlah, hal lepas-lepas buat amal ibadat. Maka kita setiap hari ini kena tambah amal ibadat kepada Allah sampai datang rasa takut kita kepada Allah. Bila takut, mari harap, mari rasa takut kepada Allah, maka menyebabkan kita ni semakin rajin buat amal ibadat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak saya jatuh kamu di dalam jalan putus asa, dan tiada orang yang putus asa daripada ruh Allah, melainkan kaum yang kafir. Jadi nak beritahu tidak, ruh tu rauhillah, bukan ruh Allah. Rauhillah ni rahmat Allah. Jadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah, bukan ruh Allah, mana ada Allah ada ruh. Rauhillah, la tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang kafir.
Orang yang kufur. Bermakna kita orang yang beriman pun kalau kita putus asa dia jatuh kufur. Kerana orang yang putus asa dengan Allah ni jatuh kufur. Jangan. Kita ada peluang lagi selagi mana kita hidup. Betul Nabi kata, hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum mati kamu. Bila masa lagi selagi mana kita hidup, lagi itulah kita ada peluang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka kita ini ada jalan mendapat makrifat Allah, ada jalan mendapat keampunan Allah. Sebenarnya dosa-dosa yang banyak memang di sisi kita rasa banyak. Jangan rasa tak banyak. Saya tak banyak mana dosa. Saya rasa saya tak banyak mana. Jangan. Kita siapa? Cukuplah orang tu dikira dosa bila dia lupa Tuhan. Banyak mana kita ingat dia? Cuba beritahu. Orang tu sudah dikira berdosa kalau dia ni lupa pada Allah. Duk tumbuk sambal belacang, lupa ke doa. Lupa dosa tu. Maknanya duk goreng ikan lupa. Tidur tu memang lupa tu. Maknanya makan pun lupa. Tengah makan nikmat Allah lagi lupa lagi. Lupa sama pada Allah. Cukuplah orang yang lupa pada Allah itu sudah dia berdosa pada Allah. Sebab kita ni sebenarnya duduk dalam rahmat Allah, duduk dalam nikmat Allah. Begitu. Jadi begitu, hatta kepada nafas yang kita bernafas itu daripada Allah. Maka setiap nafas itu patutnya kita memang kena bersyukur dengan Allah. Tapi oleh kerana kita lupa lalu kita merasa banyak dosa dengan Allah. Benar, memang kita banyak dosa dengan Allah. Itu kita kena letak pada diri kita. Dan kita tidak boleh membiarkan diri kita duduk dalam banyak dosa. Sebab tu latihkan diri kita berzikir, dia hati betul ingat dengan Tuhan. Orang yang hati ingat pada Allah yang selamat. Lepas daripada tu, walaupun dosa kita banyak, kita mesti kena ada harap dengan Allah. Mesti kita kena ada harap dengan Allah. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa. Sebab di sisi Allah ada pengampunan. Pengampunan Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala nak mengampunkan kita, Allah Ta'ala sudah tidak melihat banyak mana dosa kita. Lalu Allah Ta'ala kata, hai manusia, kalau engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, aku datang dengan keampunan aku melebihi langit dan bumi. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak beri orang itu keampunan, dosa besar dari mana tu jadi kecil di sisi Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak mengampunkan kita, dosa kecil itu dikira besar di sisi Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya mudah bagi Allah nak mengampunkan dosa seseorang tadi. Sebab tu kita ni jangan cepat cela orang. Walaupun orang jahat, orang ni gini-gini dia cela orang. Maknanya yang mengampunkan dosa bukan kita, Allah. Allah ni dia letakkan dalam manusia ni ada hati. Sekeping hati. Lalu orang sebut sekeping hati. Hati ni dia panggil boleh berbolak-balik. Hari ni kita bagi ingat orang ni, esok kita pergi ingat dia. Masa belum nikah bagi sangat sayang sungguh. Lepas nikah dah selih marah. Hati ni juga pun sama je. Allah sakit sungguh. Hati ni lah yang perlu diperbaiki. Yang kita nak sapa dengan Tuhan, nak sapa dengan Tuhan dengan hati. Bukan dengan ibadat. Dengan ibadat kita Allah melayang hati. Angkat takbir Allahu Akbar, hati ke mana? Hati ke mana masyarakat takbir? Itu kena tanya hati masing-masing. Saya jadi suami. Hati awak ke mana? Saya tengok awak sembahyang tu menangis. Saya menangis. Tadi kana. Rupanya tengok sembahyang ingat ke bola. Kalau tadi. Betul ke tadi saya pun tak tahu ikut. Maknanya. Jadi nak beritahu hati tu. Allah Ta'ala melihat kepada hati. Melihat kepada hati. Sebab dia kata illa man atallah bi qalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka di hati inilah ada khauf, ada takut. Dan di hati inilah ada harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa. Orang yang putus asa orang kafir saja. Patut orang jahat macam mana kita kena dakwah dia dan kita kata pada dia. Maknanya yang pertama kita kata, saya tengok awak ni baik sebenarnya. Boleh jadi awak salah pilih kawan gini lah. Maknanya Allah Ta'ala kasih pada awak ni, awak nak berubah. Ni terkata bukan tak kenal ya. Haji aku jual ya lepas. Jangan kata gitu, dia nak kembali. Boleh jadi perasaan dia takut kepada Allah Ta'ala tu lebih pada kita.
maka orang itu dekat dengan Allah. Ingat, bukan kerana ibadat banyak, bukan kerana ilmu yang banyak. Boleh jadi kita tengok orang yang ilmu banyak, adakah ilmu banyak dia dekat dengan Allah? Belum tentu. Orang ini sembahyang banyak, baca Quran banyak, sembahyang sunat duha banyak, oh sembahyang malam tak tinggal, tak tinggal sembahyang malam. Adakah dia itu benar-benar dekat dengan Allah? Belum tentu. Melihat kepada hati. Kadang-kadang hati ni juga dengan ibadat, hati ni jadi takut. Dengan ibadat, hati ni jadi ujub dan riak. Dengan ibadat juga. Lalu dikatakan bahawa maka jika engkau jalankan antara khauf dan rajak, jika engkau jalankan, hanya dalam hati engkau datangkan khauf dan juga rajak, harap dan juga takut, dan engkau berpegang, tu berpegang, bukan berpegang, berpegang. Berpegang dengan keduanya, berpegang dengan keduanya, khauf dan juga harap. Dalam hati itu ada rasa takut, dalam hati ada rasa harap, dalam hati seseorang tadi, maknanya dia berjalan kedua-duanya sekali, maka ialah jalan yang betul, lagi adil, lagi lurus. Itulah jalan yang betul. Itulah jalan yang betul. Ini berkaitan dengan hati. Bukan lagi kita nak membahaskan amal. Amal ini melibatkan amal fiqh, sembahyang banyak, sembahyang sunat duha dan sebagainya, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Hati kamu yang kamu beribadat itu ada perasaan takut tak? Ada perasaan harap dengan Allah tak? Ada perasaan takut tak? Kita kena ada rasa takut. Sebab tidak ada jaminan kita. Siapa boleh menjamin kita ahli syurga? Tidak ada jaminan kita ahli syurga. Yang kedua, kita kena faham, Allah Ta'ala mengira amal akhir kita, adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, melihat kepada akhir amal kita. Dan ramai orang, ada orang yang awalnya amal soleh, hatta pada peringkat wali, tetapi mati su'ul khatimah. Telah sebagaimana yang ditunjuk contoh. Siapa dia? Bal'an ibnu Ba'ura. Satu lagi siapa? Barsisa. Dia ini wali Allah. Sampai doa dia itu, Bal'an itu doa dia sebut saja, sebelum turun itu sudah sampai. Sudah sampai. Dan begitu juga Barsisa. Barsisanya dia punya hebat amat ibadat dia, sampai anak murid dia dapat karamah. Karamah anak murid tu barakah guru dia. Hebat maknanya. Tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini masyhur cerita. Maknanya ada, kita ada jaminan. Ibadat kita kalau nak banding ibadat Barsisa, banyak ibadat Barsisa. Doa kita dibanding dengan doa Bal'an, makbul doa Bal'an lagi. Tapi dalam keadaan macam tu, dah siapa kita yang kita sangka kita sudah selamat dah, sudah bagus dah maknanya. Sebab tu dia kena ingat, kita ni kalau fikir betul-betul dengan Allah Ta'ala, tak ada masa nak fikir orang. Bila kita nak khabar orang ni, Allah, orang ni lalat, malah orang lain ni, malahnya mengaji, agak aku seorang je mengaji. Perempuan ni tidur belakang aku je bangun malam. Dia tidak fikir ke orang lain. Orang duk fikir orang lain, orang jauh dengan Allah Ta'ala. Dia kena fikir diri dia, sampai dia rasa takut dengan Allah, kemudian dia mengajak manusia pada Allah. Fikir ke hal orang lain. Tapi dia fikir hal orang lain itu bukan fikir keburukan orang. Dia fikir manusia supaya amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan, mana jalan yang betul? Jalan yang betul adalah jalan seseorang itu di dalam hatinya ada perasaan takut dengan Allah, yang takutnya mampu dia meninggalkan maksiat, dan di dalam hatinya ada harap kepada Allah, yang harapnya membawa dia pada ibadat. Ada kan orang harap tapi tak bawa ibadat? Tak apalah, sampai masa kita bertaubatlah pada Allah. Macam itu kan Allah Ta'ala terima. Tapi adakah kata-kata dia menyebabkan dia ibadat? Tak ada ibadat. Ini tipu daya belaka sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa di sini inilah jalan yang betul, lagi adil, yang lurus, yang ia jalan awliya Allah, jalan wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah, yang terdiri daripada orang yang beriman dengan Allah. Di antara sifat wali Allah, di antara sifat wali Allah Ta'ala itu, dia menjaga segala hukum syariat Allah. Dia menunaikan segala kefarduan Allah. Maknanya dia jaga sembahyang. Wali apa tak jaga sembahyang?
kalau dia tu wali saja tak jaga sembahyang. Tak boleh. Wali ni dia jaga sembahyang. Yang pertama dia jaga awal waktu, sembahyang mesti awal waktu. Yang kedua dia jaga sembahyang berjemaah. Yang ketiga dia jaga hukum-hukum sembahyang. Sembahyang dengan betul-betul, training orang Terengganu kata. Makna dia jaga. Kemudian dia juga orang yang ada ilmu agama Allah Ta'ala. Mana dia ada ilmu agama. Bukan bermakna ada ilmu agama ni dia mesti pandai cakap Arab. Tak juga. Dia mesti pandai baca kitab. Tengok rumah dia, kitab banyak. Oh ni wali, tak tentu. Bukan kitab banyak apa. Padahal kalau tengok, kalau rumah saya tu kitab Arab tu perhiasan je. Orang perhiasan saja, wisdomnya sikit. Itu pun berterabur kali. Maknanya bukan dia ada ilmu. Dengan ilmu dia tadi, maknanya dia menjaga hukum halal haram. Kemudian dia ini juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu wali Allah. Wali Allah ni memang akhlak mulia. Maknanya sentiasa dia ini dalam keadaan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan jenis wali Allah kalau maknanya suka memfitnah orang, itu bukan wali Allah. Kalau lah suka mencari-cari keburukan Allah, bukan wali Allah Ta'ala. Dia nak tahu wali Allah ni akhlaknya akhlak Nabi, gitu saja. Akhlaknya akhlak umpama akhlak Nabi, seumpama akhlak Nabi. Maknanya ini sifat-sifat wali Allah Ta'ala. Dan dia ini orang yang hati ingatkan Tuhan. Kadang-kadang dia nampak tidak kuat ibadat, tapi hatinya ingat pada Allah. Orang wali ni hati ingat Tuhan. Itu orang wali. Wali Allah Ta'ala. Wali ni mesti kena ada karamah ke? Mesti kena boleh terbang. Tak semestinya gitu. Dia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, hati yang ingat kepada Allah Ta'ala. Dan kadang payah kita nak cari wali Allah. Kau mengaku wali kan, mah? Nak cerita, saya cerita lah. Ini cerita obat kira mati. Dia tadi cerita. Ada seorang tok guru. Tok guru ni dia mengaku dia wali. Tapi dia tak wali, dia tak betul guru ni. Jadi ada seorang anak murid orang lain lah mari. Dia dengar kata guru ni hebat, wali usul ni. Pergi dengar sekali. Bila pergi dengar dia pun ceramah. Anak murid seorang lagi. Dia ni pergi, orang Terengganu kata pergi lawang, pergi cacam lawang. Pergi tanya begini, jawab. Jadi berlaku perdebatan. Jadi marahlah anak-anak murid dia ramai-ramai. Akhir sekali tok guru tu panah yang nak marah. Mungkin dia tanya soalan, saya tak jawab. Dia arah tok guru dia suka katok orang ni. Kau dah ramai-ramai. Pabekok tu. Dia pun balik jumpa tok guru dia. Tok guru dia tanya, apa bekok-bekok muka? Dia pun cerita, dia kata saya pergi dalam majlis, dalam satu majlis ni ada tok guru yang tok guru sebut tu lah, yang aku dia wali gini cerita ni. Akhir sekali saya lawan dia, tak boleh jawab. Dia suruh anak buah dia kata, dia kata mu ni tak pandai. Saya pun pergi tak kabar ke guru. Gini lah, besok aku pergi, mu tengok aku buat ajaran. Tok guru dia pun pergi. Tok guru dia pun pergilah. Pergi, tak pergi seorang je. Tapi orang pergi ni cerdik kan, tok guru cerdik kan. Mana pergi? Dia pun pergi. Pergi tengoklah ceramah, memang betul sesat pun. Cerita kan, jamah. Lepas tu dia pun dia tengok tok guru ni mari. Jadi tok guru ni rasa sukalah dia mari. Kata tuan guru ni, boleh tak saya ni apa ni nak berucap sikit. Saya bukan nak debat macam anak murid saya tak. Saya datang nak minta maaf ni anak murid saya kemarin tu. Dan hari ni saya nak cakap kan, boleh tak? Saya kata silakan. Dia pun bangun, dia pun berucap, saya tak pernah dengar ilmu hebat gini. Ini memang ilmu hebat, betul lah tok guru ni. Tok guru ni faham. Maka dia pujilah tok guru ni. Dia khabar pada anak murid, anak murid kamu sekalian, guru ini banyak berkatnya. Di bajunya ada berkat. Di kopiahnya, di serbannya ada berkat. Semuanya ada berkat. Kenapa kamu tak ambil berkat dengan dia? Jadi hari ini aku nak kamu ambil berkat dia. Api anak murid sekarang tok guru, api dengan baju tok guru je lagi. Baju kopiah habis ke rambut tarik gunting rambut, ambil berkat. Ambil berkat. Akhir kali tak ada benda tok guru. Ya, kan cerita sikit tu. Jadi nak beritahu
mengatakan bahawa dah aku nak beritahu pun dah ingat lah saya. Wali-wali Allah ni, wali-wali Allah Ta'ala ni, dia ini adalah orang yang sudah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya sifatnya hati dia benar-benar ingat dengan Allah. Hati ingat kepada Allah Ta'ala. Tidak semestinya dia ada karamah-karamah yang tertentu. Kadang-kadang dia orang biasa saja, tetapi oleh kerana hatinya ingat kepada Allah, dia orang yang dekat dengan Allah. Dia adalah wali Allah. Maka wali Allah, walau tengok zahir, hati dia ada rasa takut, hati dia ada rasa harap dengan Allah. Inilah orang ahli ibadat. Inilah orang benar-benar beriman. Inilah yang betulnya. Jalan yang betul. Jalan yang betul, hati yang hidup dengan Allah. Itu jalan yang betul. Kita tak faham, kita ni nak dekat dengan Allah dengan ibadat banyak-banyak. Kalau ibadat banyak tu main ujub, riak, takabur. Kalau begitu tak payah buat amal ibadat. Lagilah tengok. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita ini ibadat zahir kita kena buat. Kalau orang yang terus sembahyang sunat, teruskan sembahyang sunat. Orang nak puasa, puasa. Ini dok bala orang boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Kenapa? 3 kali Yasin. Dulu saya gitu kok. Dulu saya kata mana boleh dulu. Ni tak dulu lain, sekarang lain. Dok bala boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Akhirnya tengok Yasin pun dah baca, apa-apa dah baca. Baik tengok TV katanya. Mana boleh. Ini sekarang ni kita ni sebab tu kena faham, kita ni dalam perjalanan nak beribadat pada Allah. Dalam beribadat kepada Allah, ibadat kena buat. Kemudian hati kena jaga, sehinggalah hati tu benar-benar ingat kepada Allah. Nak buat ibadat banyak tak apa, tapi hati tu kena banyak. Sebab tu kita disuruh banyak istighfar. Kerana bimbang ibadat kita dipenuhi dengan ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa dan asfiya ni orang-orang yang sufi, orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang yang suci hati mereka itu, yang disifatkan mereka itu dengan firman Allah. Disifatkan mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Bahawasanya mereka itu bersegera, mereka itu di dalam kebajikan. Yang pertama, sifat mereka itu orang yang ada rasa takut dan ada harap, dia akan bersegera buat kebaikan. Bahkan bukan saja bersegera, fastabiqul khairat, mereka berlumba-lumba buat baik. Maka kalau nak buat baik ni kita berlumba-lumba tak apa. Kalau orang tu baca Quran 1 juzuk, kita baca 1 juzuk setengah. Lebih baca tu. Kita dapat tahu dia 2 juzuk hari ni, kita baca 2 juzuk 1 lah lebih kita. Maknanya nak lebih sama. Kalau nak lebih sama dalam buat amal ibadat tak apa. Buat lebih-lebih. Maka dikata mereka itu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Jadi di antara sifat, kalau kita nak tahu hati orang tu ada rasa takut dan juga harap, sifat dia akan segera buat amal ibadat. Jadi kalau orang itu dalam melakukan sembahyang umpamanya dia masih lagi banyak tangguh-tangguh, tak apalah, kaki boleh, baru bah dia kata, baru lagi azan, baru lagi awal waktu, bermakna dalam keadaan itu di dalam hatinya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap dengan Allah. Sedangkan orang-orang yang beribadat kepada Allah, bila dengar azan saja, idza nudiya lis-salah, apabila diseru mereka pada mengerjakan sembahyang, fas'au ila zikrillah, bersegera ingat Allah. Dah tengah jual beli ni, tengah buat kerja, wazarul bait, tinggal jual beli. Maknanya kalau dia tengah goreng-goreng ikan tu, tengah orang tu berhenti tu lagi sembahyang. Lepas sembahyang tengok hitam meletup ikan. Allah bagus. Inilah dia kata yusari'una fil khairat, belum baik. Biar kau juga dia sikit, tutuplah api tu, lepas pada tu biar ke mana. Betul, saya dulu ada kan, setengah ada seorang muslimah tengah kuliah kat tangan, ustaz nak keluar kejap berapa, dah ingat tutup gate. Dia punya semangat nak belajar, dia dapat dia tinggal tutup gate. Nasib baik dah terbakar. Dah terbakar. Jadi nak beritahu, dikatakan bahawa yusari'una fil khairat, mereka itu akan bersegera. Jadi kita ni hak kurang lagi rasa takut.
Takut pada Allah kurang, rasa harap kurang, tak boleh tangguh ibadat. Tak boleh buat lambat-lambat ibadat. Tak boleh. Siapa tu semayang saja. Tak boleh semayang masjid, semayang rumah. Maknanya. Lepas pada tu, tambah lagi dengan zikir dan sebagainya. Mesti kena ada zikir, mesti kena ada ibadat sunat yang lain. Lalu dikatakan bahawa mereka itu bersegera melakukan kebajikan dan memohon akan kami, hal keadaannya gemar. Dia ini memohon kepada Allah, berdoa. Itu tanda ada harap, dia berdoa pada Allah. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa ini jalan ibadat pada Allah, bukan jalan memaksa Allah. Ini kena faham dari segi tauhid. Kadang-kadang kita ni berdoa dengan Allah, kita nak Allah Ta'ala ikut kita. Tak begitu. Kita tugas kita berdoa, lepas tu kita kena terima Allah Ta'ala beri macam mana. Kita doa, anak kita ni nak suruh pak periksa SPM ni contoh je. Kita pun doa, suruh ustaz saya. Tak pun doa juga, ustaz pun doa juga. Doa. Oh, boleh. Leni kira mana SPM saya pun boleh 5E. Saya pun dah tahu dah. Tak ada ibu contohnya. Tak lulu. Maya ajak doh tu batah. Dia nak malu pi je sebenarnya. Maya ajak doh. Suruh ustaz pula Ustaz Hamad doh kan boleh 5. Tu mujur dah. Biasa 5F. Tu mujur. Jaya tu maknanya. Dia tak tahu itu kehendak Allah. Tiba-tiba anak dia tak boleh pergi mana-mana atau pondok. Atau pondok jadi ulama. Mana tahu? Kita ini, kita berdoa atas jalan ibadat, bukan atas jalan kereta Allah. Kita nak kita berdoa Allah Ta'ala ikut kita. Ini salah dari segi adab kita dengan Allah. Salah adab kita dengan Allah. Kita doa saja, doa. Bila kita berdoa, kita mengharapkan Allah Ta'ala ini menerima kita sebagai hamba Allah. Tak kira lah Allah Ta'ala makbul dan mampu tu hak dia. Hak kita berdoa. Lepas tu bila tu jangan petikai. Kalau kita doa begini dapat begini, itulah baik. Baik bagi Allah Ta'ala. Maknanya gitu. Baik bagi kita, baik bagi Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Maka berdoa dia kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'an. Apa ni? Rababan ni maknanya gemar. Gemar ni maknanya suka. Benar-benar harap kepada Allah. Bila kita doa ni Allah, kita harap betul dengan Allah Ta'ala. Gemar dan takut, rahaban, ya ini rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam kita buat amal ibadat kepada Allah. Takut apa? Takut juga tertolak. Bimbang kita jangan takut amal ibadat. Sebab kena faham, dekat negeri akhirat kelak nanti ramai manusia yang ibadat, tapi bila dia bangkit tak ada amal. Tak ada amal dia. Dia duduk sangka amal ibadat kita banyak, amal ibadat banyak, tidak ada amal, tidak ada ikhlas, tidak ada hati betul-betul ingat pada Allah. Ini kira amal ibadat tidak ada. Lepas tu kita ni kena usaha juga, biar rasa takut, biar rasa harap. Kerana disebut bahawa amal ibadat ini, apabila seorang itu sudah tidak rasa takut pada Allah, maka bermakna amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau orang tu buat amal ibadat tapi masih lagi buat maksiat, itu tanda amal ibadatnya belum lagi diterima oleh Allah. Bahkan ada ulama dia jumpa ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dia menangis sampai mati. Kalau begitu amal ibadatnya sudah tidak diterima lah. Kenapa? Allah Ta'ala terima orang yang bertakwa saja. Dia pun buat amal ibadat kepada Allah. Hatta kita ni kadang-kadang kena rasa takut. Yang pertama, belum tentu mati beriman. Kena fikir. Yang rasa kita ingat kita mati beriman, belum tentu. Yang pertama kita fikir, adakah kita ni mati beriman ke tak? Yang kedua, kita hidup ni, masa hidup ni, kita munafik ke tidak munafik? Munafik ke tidak munafik? Kerana kita tidak tahu. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun yang sembahyang malam menangis, yang tidak tidur malam, tidur pun kerana tertidur. Memang tertidur baru tertidur. Siapa orang tanya, kenapa kamu tidak tidur malam, tidak tidur siang? Kalau saya tidur malam, saya abaikan tanggungjawab saya dengan Allah. Kalau saya tidur siang hari, saya abaikan tanggungjawab saya dengan rakyat. Dia tidak tidur, hingga keletihan sangat dia tidur.
Umar bin Abdul Aziz nak tidur letih, tengok orang masyarakat, tengok pada masyarakat. Orang kata ada orang yang tidak ambil berat lagi, dia terus bangun tak lagi tidur. Anak buah dia kata tidurlah, ambil ini dalam keadaan letih. Ini tanggungjawab aku dengan Allah. Nanti akan dipersoalkan. Jadi kita begitu banyak lagi kita di hadapan Allah. Nanti kalau balik nanti depan Allah, bagaimana dengan amal kita? Sedangkan hati kita masih tidak ada rasa takut lagi dengan Allah. Hati kita masih lagi tidak ada harap lagi dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang itu dia buat amal ibadat mesti rasa takut dan harap. Jadi bukti dia akan bersegera buat amal ibadat kepada Allah. Dia akan utamakan ibadat pada yang lain. Kalau ibadat dia akan utamakan kepada yang lain, sehinggalah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Dan adalah mereka itu bagi kami khusyuk mereka itu dalam melakukan ibadat. Sehinggalah dia itu melakukan amal ibadat dalam keadaan khusyuk kepada Allah. Hatinya rasa ingat dengan Allah, hatinya sentiasa takut dengan Allah. Cuba renung buat ibadat kita yang kita buat masa kita balik sampai sekarang ini. Bagaimana kita nak sembah dengan Allah? Adakah kita sudah yakin? Maknanya kalau periksa tu pah ke atas tol ke fail? Bagaimana keadaan kita ini? Adakah sudah baik amal ibadat? Jadi kita nak tahu sembahyang kita. Sembahyang kita ihdinas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu benar-benar orang yang sembahyang itu dia pasti akan dapat mencegah dirinya daripada buat perbuatan yang keji dan juga munkar. Wal iyadzubillah min zalik. Ada kata munkar ni melibatkan dengan orang lain seperti berzina, minum arak, judi dan sebagainya. Yang katakan penipu fahsya ni dia dengan Allah Ta'ala, dia tak semayang, dia tak keluar zakat dan dia tidak semayang, dia tidak berzikir, dia lalai dengan Allah. Jadi hati ni dalam keadaan lalai kepada Allah. Jadi jangan rasa selamat, biar hati tu rasa takut kita dengan Allah. Dan kita ni semakin hari semakin dekat dengan Allah. Jadi semakin hari yang perlu dekatkan, kita perlu bersihkan apa? Perlu baiki hati kita, baiki hati. Dan hati kita semakin hari semakin bersih. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala rahmatkan kita, dan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang soleh. Dan kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu tu Allah Ta'ala maafkan kita. Kita ni banyak mengikut nafsu. Allah kita dengan hawa nafsu. Ibadat kita ni tak padan dengan apa yang kita dengan nak lawan nafsu kita. Dan kita duduk dalam kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebenarnya tidak ada upaya pun nak buat amal ibadat. Kita tidak ada kekuatan buat amal ibadat, dan kita tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fahmika wa fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika shalihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.